Dalam mata pelajaran BM, SPM, KSSM, kamu akan diberi pelbagai bahan yang kamu mesti cuba menganalisis. Analisis ejaan yang betul lah. Sekarang tak ada perkataan analisa. Jangan tulis analisa. Analisis baru betul. Okey? Analisis, menganalisis ataupun dianalisis ataupun analisis bahan. Kamu mungkin diberi sesuatu artikel. Okey, sesuatu artikel boleh diberi kepada anda. Sesuatu artikel, contohnya wanita dominasi universiti. Tengok, mahasiswa wanita kuasai 14 daripada 20 universiti awam di Malaysia. Pelajar wanita terus mendominasi universiti-universiti awam UA Malaysia apabila peratusan jumlah mahasiswa wanita di universiti awam melebihi 61% berbanding mahasiswa lelaki, sekitar 39% berdasarkan statistik Pendidikan Tinggi 2018 Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi jika diberi sesuatu artikel seperti ini dalam rumusan, kamu ada dua atau tiga bahan. Boleh jadi bahan grafik, boleh jadi bahan grafik dan petikan. Bahan grafik ini boleh jadi macam-macam. Boleh jadi carta pie, boleh jadi jadual, boleh jadi sesuatu poster ataupun statistik yang diambil. Okey? So di sini kamu diberi satu statistik yang mengejutkan. Pelajar wanita mendominasi universiti. They dominate the university. So even before I read the article, I know the writer cannot run. The writer cannot run from SKLK. The writer should definitely have discussed sebab-sebab keadaan ini. Okay, as for sebab-sebab keadaan ini dan kesan-kesan sekiranya dominasi wanita ini berterusan, langkah-langkah untuk mengatasi ataupun menseimbangkan pelajar lelaki dan pelajar wanita di universiti, langkah-langkah peranan pelbagai pihak dan kepentingan-kepentingan kita menseimbangkan pelajar wanita dan juga pelajar lelaki di peringkat universiti. Sebelum saya baca artikel, saya dah tahu. Sebab tu dalam kelas kita, saya tekankan SKLK, teknik SKLK untuk semua topik. Sebelum baca sesuatu artikel, kamu sudah tahu. You can travel to the mind of the writer. The writer definitely will discuss sebab-sebab, kesan-kesan, langkah-langkah dan kepentingan. Okey, ini mesti. Okey, apa sebab wanita banyak sangat? Sekarang pelajar wanita yang lebih rajin belajar. Dari sekolah rendah lagi kamu tahu, pelajar perempuan ini dia lebih akademik. Okey, dia lebih tumpukan pada aspek akademik. Dia ingin mencapai kecemerlangan, juga didorong oleh ibu bapa dan guru-guru. Dan pelajar lelaki pula mudah hilang fokus dan mereka ada banyak pengaruh luar yang tidak baik. Dan ada pelajar lelaki sekarang ni yang terlalu bercita-cita tinggi. Dalam satu minggu dia nak jadi jutawan. And all their friends also talk the same thing. In 1 week, they'll become millionaires. And they'll go to San Francisco. Okay, so this is what they think. Some of the boys, not all of course. Jadi inilah masalahnya pelajar wanita ini lebih ramai. Okay, kamu juga boleh disajikan dengan statistik seperti ini. Jangan takutlah, jangan takut tengok gambar-gambar macam ni. Just study properly. Sebab apa jua statistik yang diberi kepada kamu, yang penting ialah angka mana paling besar. Yang mana paling besar, yang mana paling kecil. Yang mana banyak berubah, yang mana langsung tak berubah. Itu antara perkara yang kamu perlu beri tumpuan. Okey, ini perbelanjaan isi rumah tahun 2019. Kalau kamu tengok, di sini dia bagi color lah, tapi dalam peperiksaan kamu dia tak akan bagi color, dia bagi hitam putih. Mungkin ansuran kereta akan ditulis, perkataan ini akan ditulis di sini. Saya bagi contoh saja, ansuran kereta dan juga ansuran rumah, repayment of installment payment for cars and home, ini adalah dua perbelanjaan paling besar yang dibuat oleh isi rumah di negara kita. Kebanyakan keluarga, terutamanya yang baru berumah tangga,
inilah dua perbelanjaan mereka yang paling besar. Sebab inilah dua perkara yang paling besar kita beli dalam kehidupan. Okay, dalam kehidupan kamu, two most expensive things that you will buy will be a single payment lah. Single payment, too expensive is not single payment, but the payment for two things which is the highest at once is a car. You'll buy a car and you'll buy a house. Jadi ini sudah pasti memberi kesan kepada yang lain, terutamanya memberi kesan kepada tabungan. Apabila ansuran kereta dan ansuran rumah terus meningkat, tabungan akan terus berkurangan. Okey, setiap bulan tabungan ini akan berkurangan. Inilah situasi yang dialami dalam sesebuah keluarga. Jadi apabila diberi bahan-bahan statistik macam ni untuk rumusan, study properly, see from every corner. Every corner you have to look. Okay. And lepas tu kamu boleh project lah. Kalau statistik macam ni diberi dalam petikan, sudah pasti akan ada perkara-perkara yang berkaitan, yang dibincangkan, yang juga berkaitan dengan sebab-sebab. Okey, ini juga kita boleh kaitkan dengan SKLK. Sebab-sebab, kesan-kesan, langkah-langkah dan kepentingan-kepentingan. Okey, saya bagi satu lagi poster, pasti perhatikan. Ini oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, fakta kanser payudara di Malaysia. Kamu tengok begitu banyak statistik diberi. Okey, kanser payudara ni adalah kanser, sepatutnya ialah adalah kanser paling kerap, nombor 1 tertinggi berlaku di Malaysia, kanser payudara. So all the girls, women, you have to know this. You must be aware of this. Merangkumi 17.7% daripada keseluruhan kanser di Malaysia. Almost 18% of all cancers, breast cancer is leading. Okay? Dan 32.1% ataupun nombor 1 tertinggi daripada keseluruhan kanser yang dialami oleh wanita. 32.1% of all cancers involving women. Dan yang paling mengejutkan dalam statistik ini ialah 43% daripada keseluruhan kanser payudara yang dikesan didiagnosa pada tahap lewat, later stages, stage 3 and 4, where they are already in a very chronic situation. Okay, very chronic. Some of them may have to remove their breasts or they may die. Okay, in a couple of years they may die. This is already happening. 43% is very huge. Okey, sekarang kalau dia bagi macam ni dalam bahan satu, rumusan kamu, bahan satu dia bagi statistik macam ni, mestilah dalam petikan dia akan bincangkan mengapa jadi macam ni. Mesti dia bincangkan sebab-sebab. Ataupun dia bincangkan kesan-kesan jika keadaan ini dibiar berterusan. Dan apakah langkah-langkah yang harus diambil? Apakah langkah-langkah yang harus diambil bagi memastikan ratusan ini dapat dikurangkan. This is too much, 43% is very, very high. Maknanya ini cukup membahayakan kaum wanita, satu keadaan yang cukup serius bagi kaum wanita. Okay? Dan sebab, kesan, langkah dan akhir sekali sudah pasti dibincangkan kepentingan-kepentingan kempen seumpama ini. Fakta-fakta macam ni betapa pentingnya untuk dikongsi melalui media-media massa seperti surat khabar, radio, televisyen, majalah dan juga media-media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, okay, Telegram. Maklumat-maklumat ni kalau kita share, tak mungkinlah dia mencecah 43%. Jadi ingat, kira bahan grafik diberi atau petikan diberi, kamu perlu fikirkan SKLK. Kamu perlu fikirkan sebab-sebab, kesan-kesan, langkah-langkah dan kepentingan untuk kebanyakan soalan rumusan, pemahaman petikan umum, karangan dan juga untuk ujian lisan kamu. Untuk ujian lisan pun dia memang SKLK juga. Alright. Kanser payudara, 43% daripada keseluruhan kanser payudara yang dikesan didiagnosa, sepatutnya didiagnosis pada tahap lewat, iaitu tahap 3 dan 4.
Okey, kamu boleh apply SKLK. Kamu boleh tanya diri kamu, apa sebab jadi macam ni? Apakah kesan-kesannya? Bagaimana masalah ini dapat diatasi? Dan apa kepentingan uh, penyaluran maklumat-maklumat seperti ini kepada masyarakat. So you always go back to SKLK. Sebelum baca artikel, kita sudah tahu the mind of the writer cannot run away from SKLK. Kiralah apa artikelnya. Okey, ada faktor selain SKLK tapi paling kuranglah. Saya tengok dalam rumusan SPM sejak lebih 20 tahun, dia tidak lari daripada sebab kesan langkah kepentingan. Sekali-sekala dia keluar kata kunci yang lain. Jadi berhati-hati anda ketika menganalisis sesuatu perkara yang penting, ketika kamu buat rumusan bahagian kertas bahan grafik dan juga petikan petikan yang diberi. Okey?